Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi suratil Baqarah ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, yang memberi hidayah kepada manusia, iaitu petunjuk dan panduan hidup kepada manusia. Al-Quran juga merupakan penerangan, bayinat, suatu penerangan yang merangkumi petunjuk hidup, minal huda wal furqan, dan mampu membezakan di antara yang benar dengan yang batil. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati rasulih. Yang bermaksud,
aku meninggalkan kepada kamu dua perkara. Sekiranya dua, lan tadillu abada. Yang pertamanya iaitu kitab Allah. Yang keduanya wasunnati rasulih, iaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang nak dikaitkan di sini iaitu Al-Quran yang dipesan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berpegang dengan sebaik-baiknya, yang mana dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tadillu abada, iaitu kita tidak akan sesat selama-lamanya. Ini sekiranya kita kaitkan dengan ayat Al-Quran, hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran itu sifatnya memberi petunjuk, dan yang kedua sebagai penerangan kepada petunjuk-petunjuk dan juga pembezaan di antara hak dan batil. Maka benarlah sabdaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan sesat selama-lamanya sekiranya kita berpegang teguh dengan Al-Quran, yang kerananya Al-Quran itu sifatnya membezakan di antara hak dan batil. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersama-sama dengan saya Ustaz Haniful Fuad bin Hussein, pegawai latihan Yayasan Amanah Tok Kenali, untuk membicarakan tajuk Nuzulul Quran, apa peranan kita untuk kita bermuamalah, bertaamul dengan Al-Quran. Tadi itu sebagai satu muqaddimah umum yang memberi gambaran berkenaan dengan penurunan Al-Quran dan sifat Al-Quran dan janji Nabi kepada kita, sekiranya kita berpegang teguh dengan Al-Quran, segala perkara dalam kehidupan kita ini, permasalahannya, maka kita merujuk kepada Al-Quran. Jika kita begitulah sikap kita, maka dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu janji yang menyelamatkan kita dan memberi satu kejayaan kepada kita di akhirat kelak, iaitu kita tidak akan sesat, dan di akhirat kelak bila kita tidak akan sesat dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam kita membicarakan berkaitan dengan penurunan Al-Quran, nuzulul Quran, satu perkara yang mesti diambil perhatian iaitu berkenaan dengan bilakah Al-Quran ini diturunkan. Yang pertamanya, Al-Quran ini diturunkan berdalilkan ayat-ayat Al-Quran daripada suratul Qadri yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Al-Qadar. Kalau kita melihat kepada maksud surah Al-Qadr tadi, sesungguhnya kami anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Dan dalam ayat lain dikuatkan dengan dalam surah Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkati. Yang dimaksudkan dengan malam yang diberkati ini iaitu malam Al-Qadar. Inna kunna. Dua ayat inilah yang menjadi suatu petunjuk yang jelas bahawasanya Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar. Apa yang kita nak kaitkan dengan malam Al-Qadar dengan sambutan nuzulul Quran, iaitu pada 17 Ramadan. Saya tak nak memanjangkan perbahasan ini kerana apa yang penting iaitu kita bertaamul, kita berinteraksi dengan Al-Quran. Secara umumnya, yang dimaksudkan dengan Al-Quran itu diturunkan pada malam Al-Qadar, iaitu Al-Quran diturunkan daripada Lauhul Mahfuz, iaitu Lauh Mahfuz, ke Baitul Izzah, iaitu langit dunia.
Ini proses Al-Quran. Proses penurunan Al-Quran. Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Secara keseluruhannya diturunkan sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Tidak timbul lagi persoalan. Bila lagi Quran ada? Yang pentingnya yang diajarkan kepada kita adalah Quran diturunkan pada malam Al-Qadar jumlatan sekaligus. Itu urusan Allah. Urusan kita mengetahui dan membaca Al-Quran. Kemudian dalam hadis lain diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan hadis bagaimana Nabi menerima wahyu daripada Jibril alaihi salam. Satu hadis yang agak panjang, bercerita dengan bagaimana Nabi pada permulaannya bermimpi dengan suatu petunjuk yang membawakan kepada Nabi untuk beribadah. Dan sebelum ni pun Nabi beribadah. Cuma pada kali ini bila Nabi mendapat satu mimpi, mendapat wahyu melalui mimpi, lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhalwah ataupun beribadah di Gua Hira. Proses ini memakan masa beberapa hari. Nabi beribadah di sana. Kemudian berlakulah pada suatu hari, iaitu baginda Nabi SAW didatangi seorang malaikat. Lalu malaikat tersebut memegang Nabi dan menyuruh baginda Nabi SAW untuk membaca. Iqra. Lalu baginda Nabi menjawab, ma ana biqari. Aku tak erti baca. Ini hakikatnya. Hakikat yang berlaku pada peringkat awalnya, ma ana biqari. Aku tak erti baca. Ini diulang sampai 2-3 kali. Malaikat ulang lagi, iqra. Ma ana biqari. Rasulullah jawab, iqra. Ma ana biqari. Sehinggalah yang terakhir sekali, malaikat Jibril alaihi salam ataupun Jibril alaihi salam membacakan dan diikuti oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan ayat suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Surah inilah yang menjadi ataupun ayat inilah yang menjadi ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini satu perkara yang kita kena pegang. Kalau ditanya apa ayat pertama yang diturunkan, jawabnya adalah surah Al-Alaq. Iaitu ayat 1 hingga ayat 5. Iqra sehinggalah ayat yang kelima. Para penonton yang dirahmati oleh Allah, dua proses ini menjadi satu asas untuk kita pegang berkaitan dengan nuzulul Quran, penurunan Al-Quran. Yang pertamanya, Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar, iaitu diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, secara jumlatan, iaitu secara keseluruhannya. Bukan diturun dalam keadaan sudah ditulis Al-Quran, tidak, tapi diturunkan dengan ayatnya, dengan maknanya, secara keseluruhannya. Berlaku penulisan Al-Quran ini selepas daripada kejadian penurunan wahyu dah. Itu cerita yang panjang. Berlaku di akhir zaman Rasulullah SAW, kemudian disambung zaman Abu Bakar. Benda tu sudah tertulis di pelepah tamannya, di kulit-kulit binatang yang telah dibersihkannya. Sehinggalah dijadikan satu mushaf pada zaman Khulafa'ur Rasyidin. Pada penonton yang dirahmati oleh Allah, itu satu. Yang keduanya iaitu kisah melalui hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan penurunan Al-Quran daripada Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dikatakan perkara ini berlaku pada bulan Ramadan. Yang ini disebut di dalam kitab Zadul Musayyar fi ilmi tafsir.
Nah, menyebutkan hadis ini, kisah ini berlaku pada bulan Ramadan. Hadhil hadithah kanat fi Ramadan. Berlaku pada bulan Ramadan. Nah, oleh demikian berlakulah perbahasan tarikh, sama ada diturunkan pada malam Al-Qadar, dikaitkan dengan hadis Nabi yang mengatakan malam Al-Qadar itu fi ashril awakhir, pada 10 malam yang terakhir, baik 21, 23, 25, 27 dan sebagainya. Adapun malam Al-Qadar ataupun Al-Quran diturunkan kepada baginda di Gua Hira itu berlaku perbahasan juga dari sudut tarikh. Walau bagaimanapun tidak perlu untuk kita memanjangkan dari sudut perbahasan ini. Yang penting secara umumnya kita mengetahui proses penurunan Al-Quran. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Al-Quran ini merupakan satu mukjizat, iaitu satu perkara yang diberikan kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, khasnya Al-Quran diturunkan kepada baginda Muhammad SAW. Az-Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. At-Taurah kepada Nabi Musa alaihi salam. Al-Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Bagi Nabi kita Muhammad SAW diturunkan Al-Quran sebagai satu mukjizat yang terbesar. Mukjizat yang terbesar. Bezanya dengan para nabi yang menerima mukjizat At-Taurah, mukjizat Injil, mukjizat Zabur dan sebagainya itu, kitab-kitab tersebut berakhir dengan wafatnya Rasul itu. Adapun Al-Quran, hebatnya mukjizat Al-Quran kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu dijaga sehingga ke akhir zaman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, akulah yang turunkan Al-Quran ini, iaitu Az-Zikra, salah satu daripada nama Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan aku juga yang akan jaga Al-Quran. Oleh sebab itu, sampai ke hari ini, walaupun ada usaha orang yang nak memesongkan ataupun nak menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran, banyaklah kisah-kisah orang nak selewengkan ayat Al-Quran ini, mereka-reka ayat Al-Quran. Bahkan pada zaman baginda Rasulullah SAW, Rasulullah mencabar golongan kafir Quraisy supaya mendatangkan ayat yang sama dengan Al-Quran. Maka mereka gagal. Ini nak disebutkan bahawasanya Al-Quran ini, walaupun ada usaha untuk menyeleweng, ada pun usaha untuk merosakkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, makna Al-Quran, tidak akan berjaya kerana Allah yang akan menjaga Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Inilah kehebatan Al-Quran. Zabur, Injil, Taurah berakhir dengan wafatnya Rasul-Rasul berkenaan. Adapun Al-Quran, walaupun wafatnya Rasulullah SAW, tetapi berterusan sehingga ke akhir zaman, yang mana Rasulullah menjanjikan ada penggantinya yang akan menghuraikan isi-isi Al-Quran, yang akan menghuraikan Islam kepada masyarakat, iaitu para ulama. Al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris kenabian, pewaris nabi-nabi. Oleh sebab itu kita sebagai umat Islam mesti meletakkan institusi ulama, institusi para mufti di tempat yang tertinggi. Terutama dalam isu COVID pada hari ini, ramai orang yang nak mempertikaikan perkara-perkara yang sudah difatwakan, nak memberi pendapat sendiri dan sebagainya. Tidak salah sekiranya dia mencapai tahap seorang mufti ataupun seorang mujtahid, tidak menjadi suatu permasalahan. Tapi bagi kita orang awam, mesti kita menerima fatwa. Menerima fatwa yang telah difatwakan oleh para mufti kita. Mereka nak keluarkan fatwa pun bukan dengan pandangan peribadi, tetapi ada majlis fatwanya yang membincangkan berkenaan dengan fatwa-fatwa tersebut. Baik berkenaan dengan kenapa salat Jumaat dihentikan ataupun ditangguhkan seketika, penjarakan fizikalnya, memakai mask ataupun memakai pelitup muka ketika salat. Semua ini ada pandangan dan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Mufti. Mereka itu merupakan orang yang mengganti atau menjadi galang ganti kepada Rasulullah SAW untuk menguraikan tentang Islam sesuai dengan zaman kita. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian,
Yang seterusnya, marilah kita merenung apa peranan kita kepada Al-Quran, ataupun bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, ataupun juga boleh disebutkan sebagai hak kita kepada Al-Quran. Hak kita kepada Al-Quran. Allah Subhanahu Taala menurunkan Al-Quran bukan sebagai untuk tatapan sahaja, ataupun Allah menurunkan Al-Quran untuk kita menghiasinya di dinding-dinding sebagai satu perhiasan dengan khat yang cantik-cantik. Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk kita membangga-banggakan sahaja, tidak. Tetapi ada hak kita sebagai orang Islam yang mesti kita laksanakan terhadap Al-Quran. Inilah yang patut kita tekankan dan kita panjangkan perbahasannya supaya kita menghayati. Dan dengan sambutan nuzulul Quran ini, bukan sahaja kita bercuti. Ni bila dapat cuti tu hora-hori. Bercuti boleh rehat dan sebagainya. Tetapi dengan cutinya ataupun cuti umum nuzulul Quran ini, sewajarnya untuk kita mengambil penghayatan yang penting, penghayatan yang amat mendalam berkenaan dengan Al-Quran. Melihat sejarah Al-Quran, mengetahui apa yang dimaksudkan dengan penurunan Al-Quran yang diwasiatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beberapa perkara ini ana ringkaskan kepada 5 perkara. 5 perkara yang menjadi hak kita kepada Al-Quran. Ni kalau boleh catat. Kalau tak boleh catat pun hafal selalu. Biar ingat. Baik. Yang pertamanya hak kita terhadap Al-Quran, iaitu mestilah kita belajar Al-Quran. Yang pertamanya mesti kita belajar Al-Quran. Ni alhamdulillah, kita sebagai orang Islam, di kampung-kampung, di rumah masing-masing, ibu bapa kita ajar kita baca Quran. Ataupun hantar kita pergi kelas mengaji Quran. Lah ni lagi mudah lah ni. Kelas secara online pun ada. Kelas berbayar pun ada. Dulu di kampung-kampung tak ada kelas bayar pun, free lah. Asal mari lah. Tak mari pun tak ada orang nak marah. Yang penting kita belajar Al-Quran. Maka kalau ditanya, manakah lebih baik belajar secara online ataupun belajar berguru? Kita pergi kelas mengaji Quran. Jawabnya, belajar dengan berguru lebih baik, kerana tuntutan untuk kita belajar Al-Quran ini mesti musafahah. Ada satu pertemuan kita dengan guru, dan guru melihat gerakan mulut kita ini. Apa tujuan tengok gerakan mulut ni? Kerana untuk membetulkan di mana keluarnya huruf Al-Quran dan ketepatan sifat huruf yang kita sebutkan tadi, termasuk tajwid dan sebagainya. Oleh sebab itu, penting untuk kita belajar Al-Quran secara musafahah, secara dua hala. Belajar dengan guru kita. Adapun bagi orang yang sudah mahir Al-Quran, mahir Al-Quran, mereka ini perlu mengajar Al-Quran kepada orang lain. Baik ibu bapa kena ajar anak. Orang yang reti, bukalah kelas Al-Quran. Kalau perlu berbayar, bukalah yang sewajarnya untuk keperluan pejabat, keperluan kedai yang disewa dan sebagainya. Supaya masyarakat dapat belajar Al-Quranul Karim. Satu hadis Nabi yang cukup baik, yang memberi satu motivasi kepada kita, iaitu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Kalau kita nak jadi sebaik-baik manusia, maka kita kena tengok hadis ni. Khairukum, sebaik-baik manusia, ialah man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Quran. Allahu Akbar. Kalau kita nak jadi sebaik-baik manusia di sisi Allah, ni bukan di sisi manusia ni. Manusia dia menilai harta. Kalau orang banyak harta, dia hormat, dia muliakan. Manusia melihat kepada pangkat. Ada pangkat dia hormat, ada pangkat dia muliakan. Tetapi tidak bagi kita di sisi Allah. Di sisi Allah, orang yang sebaik-baik manusia, salah satunya iaitu orang yang belajar Al-Quran wa 'allamah, dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Kedua-duanya mendapat pandangan yang sewajarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya seru kepada semua penonton, marilah kita menjadi orang yang sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Yang keduanya, sebelum daripada itu, di samping kita belajar Quran, yang keduanya mesti ada kita belajar berkaitan dengan penghormatan kita terhadap Al-Quran. Ni kena ada hormat dengan Al-Quran. Hormat dengan Al-Quran ini dari sudut kita pegang Al-Quran mesti berwuduknya. Jangan sahaja Quran itu berada di dinding-dinding sahaja ataupun di atas rak. Tanggungjawab kita mesti belajar Al-Quran. Mesti kenal Al-Quran. Ni berlaku dalam satu majlis kematian. Tiba-tiba dengar radio baca Quran. Sebab apa? Apa sebabnya? Sebabnya ahli keluarganya tidak mampu membaca Al-Quran kepada si mati, baik ayahnya dan sebagainya. Ini kita nak elakkan daripada berlaku kepada diri kita sendiri. Hak kedua kita kepada Al-Quran iaitu kita mesti membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat, sebagai penolong kepada kita bagi orang yang membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Ini lebih orang baca Quran. Dalam kubur, Quran bagi syafaat. Di hari akhirat, Quran bagi syafaat. Syafaat ni orang yang tolong kita lah. Kalau atas dunia ni orang yang tolong kita. Biasa kita cari orang yang berpengaruh. Tolonglah weh hamba. Sokonglah hamba, wi sokongnya. Di hari akhirat kita tidak boleh meminta pertolongan dengan manusia sesama kita ini. Yang kita boleh minta syafaat dengan Rasulullah SAW. Yang keduanya dengan Al-Quran. Dengan amalan membaca Al-Quran itu memberi syafaat kepada kita. Yang kedua, hadis yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW, "Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia akan bersama dengan para malaikat. Bersama dengan para malaikat, ma'as safaratil kiramil bararah. Adapun orang yang membaca Al-Quran tetapi dia wayatata'ta, dia kokak sikit baca Quran. Kokak ataupun tidak lacak. Ni mendapat dua pahala. Alaihi syaq, dia susah sangat nak baca Quran, nak sebut. Terutama kita orang bukan Arab ni, nak sebut perkataan yang cukup payahnya. Nak boleh lembut lidahnya. Syaq, payah. Lahu ajran, boleh dua pahala. Dua pahala. Sebab itu bacalah Quran walaupun kita rasa kokak-kokak. Wa yatata'ta. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, bertadarus Al-Quran. Apa maksud tadarus? Tadarus artinya kita baca Quran dengan memperbetulkan bacaan. Yang keduanya, kita menghayati ataupun memberi penekanan berkaitan dengan makna Al-Quran. Rasulullah SAW bila datangnya bulan Ramadan ini, terutamanya sebelum Rasulullah SAW di penghujung sebelum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sempat untuk bertadarus Al-Quran secara 30 juzuk 2 kali. Sebanyak 2 kali. Ini Rasulullah SAW. Rasulullah dia bertadarus Al-Quran bersama Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam. Jibril baca Quran, Rasulullah dengar. Rasulullah baca Quran, Jibril dengar. Perkara ini bukan setakat baca sahaja, tetapi bersekali dengan makna. Amaliyatu ta'limiyah. Tadarus ini merupakan proses pembelajaran. Baik belajar dari sudut tajwidnya ataupun belajar dari sudut pemahaman makna yang membawa kesan kepada diri kita. Sebab itu di bulan Ramadan ini menjadi keutamaan untuk kita membaca ataupun bertadarus Al-Quran. Ada satu perkara yang mesti kita mengambil perhatian. Kebiasaannya di bulan Ramadan ini, ramai di kalangan kita mengejar untuk kita mengkhatamkan Al-Quran, mengkhatamkan bacaan Al-Quran. Sehingga bacaan Al-Quran itu dibaca dengan cepat. Tanpa tadabbur, tanpa khusyuk. Apa lagi?
tidak menunaikan hak-hak tajwid kepada Al-Quran, maka ini bukan satu perkara yang dituntut. Memang baca Quran itu disyariatkan, khatam Al-Quran disyariatkan di bulan Ramadan. Menjadi suatu yang diamalkan oleh para salafus salih. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, bila sampainya bulan Ramadan, Imam Malik ini menghentikan ataupun meninggalkan pengajian hadis. Kerana apa? Kerana pada bulan Ramadan ini Imam Malik nak fokus kepada pengajian Al-Quran. Oleh sebab itu, kita nak khatam Al-Quran boleh, cuma bacalah dengan tenang, dengan tadabburnya, dengan menghayati maknanya, baca dengan baik. Tadarus bitajwid. Kena baca dengan tajwid. Jangan lupa untuk kita menghayati. Dengan peristiwa Rasulullah dan Jibril itu bertadarus, maka menggambarkan kepada kita hubungan Ramadan dan Al-Quran ini merupakan satu benda yang erat. Sebab itu dalam bulan Ramadan ini nak perbanyakkan baca Al-Quran. Yang keempatnya iaitu tadabbur Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran menyebut, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah kamu mereka itu tidak mentadabbur Al-Quran ataupun hati mereka ini sudah tertutup? Ini orang panggil satu peringatan Al-Quran kepada kita. Dalam ayat Quran yang lain, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih. Quran itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kamu wahai Muhammad liyadabbaru ayatih, untuk mentadabburkan ayatnya. Justru apa itu tadabbur? Tadabbur ini suatu proses amaliyah qalbiyah. Satu proses dalaman kita ini. Kita menghayati makna-makna Al-Quran, maksud Al-Quran, kemudian mengaitkan dengan peristiwa yang berlaku pada zaman kita ataupun dalam kehidupan kita ini. Tadabbur dengan ayat-ayat Al-Quran. Peristiwa ini Rasulullah mengingatkan kita. Berlaku juga dalam Al-Quran. Ni benda ni dikait-kaitkan. Sebab itu proses tadabbur ini boleh juga dikatakan sebagai kita mengambil ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa, lalu diingatkan, diberi peringatan kepada masyarakat. Jadi baca Quran kena ada tadabbur juga, kena menghayati maknanya sehingga kita rasa suatu penghayatan dalam dalaman kita ini. Yang terakhir sekali, yang kelimanya, iaitu beramal dengan Al-Quran dan melaksanakan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Inilah yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Nabi. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab, akhlak Nabi, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Sekiranya kita membaca Al-Quran, kita mengetahui maknanya, menghayati maknanya, itulah akhlak Rasulullah SAW. Kalau kita melaungkan bahawasanya kita mahabbatur Rasul, sayang kepada Rasul, mencintai Rasul, sewajarnya, seharusnya untuk kita mengamalkan Al-Quran. Dan bagi orang yang mempunyai kuasa, pemerintah, kerajaan dan sebagainya, berusahalah, berazamlah, bertekadlah untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Dan bagi kita sebagai orang awam ni, bukan sebagai pemerintah, bukan sebagai kerajaan, bukan sebagai wakil rakyat, kita kena memilih wakil rakyat kita, pemerintah kita yang ada azam, ada tekad, ada hasrat, ada matlamat untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran dalam sistem pentadbiran kenegaraan. Oleh sebab itu Al-Quran ini menjadi panduan hidup. Betul yang disebut oleh Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Panduan hidup, petunjuk kepada hidup kita. Dalam kita nak hidup berkeluarga, ada disebut dalam Al-Quran. Berkaitan dengan nikahnya, berkaitan dengan cerainya, berkaitan dengan harta pusakanya. Ini sistem kekeluargaan. Kalau kita nak masyarakat Quran, sistem ta'ayush, sistem kehidupan kita dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi dikuatkan lagi berkaitan dengan sistem kehidupan majmuk di Madinah dan sebagainya. Dan yang ketiganya, kita nak berniaga pun ada dalam Al-Quran. Allah mengajar jangan ambil riba,
jangan menipu dan sebagainya. Ini terdapat dalam Al-Quran. Nak berperang ada dalam Al-Quran. Sehingga kan suratul Anfal dengan suratul Taubah. Nah, banyak disebut berkaitan dengan perang-perang yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Sehingga disebut sebagai 2 surah perang. Nah, nak berperang pun ada adab-adabnya. Nah, apa tindakan kita? Dalam Al-Quran pun ada. Yang kelima, nak bernegara pun ada. Rasulullah sebagai ketua negara. Yang menjadi salah satu asbab untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Kena jadi ketua negara, kena jadi pemerintah untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Justru itu para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya simpulkan dengan satu perkataan. Al-Quran ini kalau kita baca, kalau kita amal, kalau kita bertadarus, kalau kita boleh melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, merupakan satu perniagaan yang amat menguntungkan. Ni tak perlu teknik pemasaran apa ni. Tak perlu masuk kelas-kelas perniagaan ni. Kalau kita boleh baca Quran, kita menghayati Al-Quran, bertadarus Al-Quran, kita boleh melaksanakan hukum-hukum Al-Quran, maka ia merupakan suatu perniagaan yang menguntungkan untuk kita. Terutamanya di bulan Ramadan. Kalau kita baca Al-Quran di bulan-bulan yang lain, alif lam mim itu bukan satu pahala, tetapi alif 10 pahala. Alif satu pahala, lam satu pahala, mim satu pahala. Dan setiap kebaikan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sesiapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka baginya asyru amsalihha, 10 kali supong hau tadi. Maka bulan Ramadan lebih lagi digandakan. Oleh sebab itu, Al-Quran ini merupakan satu perniagaan yang menguntungkan. Untungnya bila? Untungnya kita nak menjadi orang yang terbaik di sisi Allah dan boleh mendapatkan syafaat Al-Quran dan akan berjaya di hari akhirat kelak. Oleh demikian, marilah bersama-sama kita menyayangi Al-Quran dan kita bakal berkemping supaya baca Quran, faham Al-Quran, tadarus Al-Quran. Tadarus pun kerajaan negeri Kelantan pun setiap tahun, dan tahun ini merupakan siri yang ke-29, memetik beberapa petikan ayat Al-Quran yang sesuai dengan situasi semasa untuk ditadaruskan kepada masyarakat. Cukuplah sekadar itu perkongsian saya kepada para penonton yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan pengisian ini, perkongsian ini mendapat kebaikan. Dan yang paling besar sekali, kongsikan. Kebaikan ini bukan hanya kita tahu, keluarga kita tahu, kawan-kawan kita tahu, masyarakat tahu, maka kebaikan itu ataupun tindakan kita berkongsi kebaikan ini mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.